Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama saya Ustazah Ruqyah binti Muhammad Ali SFK Kampar akan membicarakan tentang tajuk Pendidikan Islam tingkatan 5 dalam bidang fiqh. Pelajaran ke-12 unit 1 iaitu perkahwinan. Standard kandungan bagi topik ini ialah merumus kefahaman mengenai perkahwinan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Bagi tajuk ini, pelajar perlu memahami maksud perkahwinan, dalil dan hukum perkahwinan, hikmah perkahwinan, golongan wanita yang haram dikahwini, rukun nikah dan perkara yang berkaitan dengan perkahwinan. Sekarang kita pergi kepada topik yang pertama iaitu maksud perkahwinan. Okey, apakah maksud perkahwinan? Baik, dari segi maksud, pelajar perlu setkan dalam fikiran ada 5W 1H ni. Apa dia 5W? 5W ni ialah when, what, who, where, why dan H ialah how. Dalam bahasa Inggeris disebut 5 wife, 1 husband. Untuk mempersoalkan dalam tajuk ini. Baik, kita tengok dalam tajuk ini hanya tiga ini sahaja iaitu 2W 1H. Baik. What, warna merah. Apa dia? Apa dia perkahwinan? Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan. Biru. Who. Siapa? Antara lelaki dan perempuan. How, hitam. Bagaimana? Ni warna hitam ni. Iaitu mengikut hukum syarak. Jadi dari segi maksud pelajar dah boleh fikir apa dia perkahwinan? Ialah akad yang menghalalkan persetubuhan. Baik, apa antara siapa? Who, siapa? Antara lelaki dan perempuan. How, bagaimana? Mengikut hukum syarak. Itu dari segi hukum. Dari segi maksud. Dari segi maksud. Baik. Dalam tajuk fiqh, pelajar perlu faham insya-Allah akan disoal tentang maksud, dalil dan juga hukum bagi setiap topik dalam bahagian fiqh. Jadi pelajar perlu take note. Baik, seterusnya kita tengok dalil Dalil pelajar perlu hafal, jelaskan soalan, jelaskan dalil galakkan berkahwin. Pelajar boleh memilih sama ada nak menggunakan dalil nakli ayat Quran atau dalil nakli hadis. Okey, boleh pilih sama ada nak guna ayat Quran ataupun hadis. Jadi pelajar bolehlah menghafal ayat surah An-Nur ayat 32 ini kerana ia ringkas dan boleh juga hafal maksud dia untuk menjawab soalan dalil. Seterusnya, jelaskan 5 hukum berkahwin. Okey, 5 hukum. 5 hukum berkahwin. Jelaskan 5 hukum berkahwin. Baik, bagi soalan jelaskan, pelajar perlu menjawab satu jawapan yang lengkap yang mengandungi subjek dan predikat. Maksudnya bila pemeriksa membaca jawapan anda, sekali dibaca sudah faham apa yang dimaksudkan dengan hukum berkahwin ini. Contoh kita ambil ini. Harus. Hukum berkahwin harus, tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Full stop. Dia dah boleh faham. Hukum harus ialah tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Itu bagi soalan jelaskan. Satu ayat yang jelas dan faham. Okey? Baik, seterusnya. Baik, kita tengok soalan hikmah perkahwinan. Hikmah perkahwinan, soalan ni cuba tengok di sini. Terangkan. Dia minta terangkan 2 hikmah perkahwinan. Terangkan. Soalan terangkan pelajar mesti ada isi dan huraian. Okey, baik. Bagi soalan yang bertanya tentang hikmah, tentang kesan,
Ya, pelajar boleh ingat jawapan-jawapan standard ataupun pelajar beri, tengok contoh saya bagi ini ada huruf D. D ini untuk diri. K untuk keluarga. M untuk masyarakat. Dan kalau ada untuk negara, pelajar juga boleh masukkan untuk negara. Jadi, untuk jawapan hikmah, kesan, boleh ambil satu daripada diri, satu daripada keluarga atau masyarakat atau negara. Okey, dan contoh saya bagi kat sini ialah, kita tengok untuk keluarga. Apa hikmah perkahwinan? Memelihara keturunan yang baik. Itu ialah isi. Pelajar perlu ada isi dan huraian. Huraian ialah ayat yang dihubung dengan kata penghubung. Di sini ialah untuk. Untuk generasi akan datang ialah huraian. Jadi pelajar menjawab soalan terangkan ada isi dan huraian. Bagi hikmah, kesan dan sebagainya, hikmah dan kesan, baik, set dalam kepala jawapan-jawapan yang standard. Contoh, memelihara keturunan yang baik. Ya, baik. Seterusnya kita tengok kepada soalan yang berbentuk nyatakan. Okey, nyatakan 3 sebab wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey, dalam soalan dia nak 3 sebab wanita yang haram dikahwini selamanya. Soalan nyatakan. Kalau nyatakan, jawapan itu terus kepada jawapan yang ringkas. Okey, jadi kepala jawapan ialah sebab 3, letakkan poin dia berapa dia nak. 3 sebab wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey, jawapan pertama persemendaan, kedua keturunan dan yang ketiga penyusuan. Okey, set macam itu. Jadi nyatakan ialah tipsnya kita jawab dalam ringkas sahaja. Okey, jelas? Baik, seterusnya Ustazah ingin berikan tips untuk memudahkan para pelajar menghafal siapakah golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya ni. Ya, ada 3 dan dia ada ditulis dalam bentuk macam ni. Ya, ditulis dalam bentuk macam ni, senarai macam ni. Ini sukar untuk kita menghafalnya. Jadi Ustazah bagi tips memudahkan kamu menghafal. Saya bagi tips ini iaitu dalam bentuk rajah. Baik, golongan wanita yang haram dikahwini, haram selama-lamanya dari segi keturunan. Pertama kita buat dalam bentuk rajah macam ni, seorang lelaki, ini ialah ibu. Ibu tidak boleh, ibu. Nenek tak boleh. Okey, dan ke atas. Ya, ibu saudara, nenek saudara dan ke atas. Okey, anak perempuan pun tak boleh, anak perempuan, cucu perempuan dan ke bawah. Tak boleh. Jadi adik-beradik perempuan seibu sebapa juga tak boleh. AP, ABP, apa dia? Anak perempuan, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ini anak perempuan, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ya, jadi bila ada rajah macam ni, pelajar akan mudah faham. Ya, that's why Ustazah buat rajah. Okey, ini dari segi keturunan. Baik, seterusnya kita tengok dari segi penyusuan. Bila di list macam ni, senaraikan macam ni, kita jadi susah untuk ingat. Jadi kita buat rajah. Okey, baik. Rajahnya begini, seorang lelaki, IS ialah ibu susuan. Ya, ini ibu IS, ibu kepada ibu susuan. Juga tak boleh. Ini adik-beradik ibu susuan. Okey. Ibu susuan ada suami. Ibu kepada suami ibu susuan juga tidak boleh. Adik-beradik suami ibu susuan juga tidak boleh dikahwini. Baik. Ibu susuan dan suaminya memiliki anak, iaitu anak ibu susuan. Juga tidak boleh dikahwini. Adik-beradik susuan juga tidak boleh. Dan anak saudara, iaitu anak kepada adik-beradik susuan juga tidak boleh dikahwini. Jadi bila berbentuk rajah, kita boleh hafal, mudah untuk hafal dan kita boleh mudah untuk membayangkannya. Ya, baik. Seterusnya persemendaan. Persemendaan, ibu tiri dan ke atas, ibu mertua, nasab atau susuan,
anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi, mentua, perempuan dan ke bawah. Baik, ini ingat istilah ini sahaja untuk memudahkan kita ya. Tiri, mentua, mentua. Okey, persemendaan. Baik. Seterusnya topik rukun nikah. Okey. Bagi rukun nikah kita buat perkara dalam rukun nikah ini kita buat akronim, iaitu akronim ini ialah memudahkan pelajar untuk hafal. Bila sebut rukun nikah, awak ingat siswa, ya. Pelajar ingat siswa. Apa dia siswa? S ialah suami, I isteri, S kedua ialah saksi, W ialah wali, A ialah akad. Jadi sebut rukun nikah, ingatlah siswa. Okey, untuk anda faham, dalam setiap rukun nikah ini sebenarnya ada kena ingat maksud dan juga syarat. Ya, setiap satu ni maksud dan syarat. Maksud dan syarat. Wali pun ada maksud dan syaratnya. Begitu juga dengan lafaz akad. Ya, jadi rukun nikah set dalam kepala. Bila sebut rukun nikah, ingatlah siswa. Okey? Baik. Di sini contoh soalan yang perlu pelajar berikan. Berikan contoh lafaz ijab dan qabul. Jadi tulis lafaz ijab tu. Kena bermula daripada sini. Sebutlah dia. Aku nikahkan dikau ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Siti binti Abu dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Dapat 1 markah sebab dia minta lafaz ijab dan qabul. Jadi kena bagi lafaz qabul, tulis lafaz qabul pula. Qabul dan lafaz ijab mesti sama, ya, sama. Jadi kena sama. Aku terima nikahnya anak perempuanmu Siti binti Abu dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Dapat lagi 1 markah. Ya, jadi 2 markah. Dapatlah 2 markah di sini. Baik, walau bagaimanapun untuk saya jelaskan kat sini, menyebut mas kahwin dalam akad hukumnya adalah sunat. Tetapi memberi mas kahwin adalah wajib. Ya, memberi mas kahwin adalah wajib. Baik, kita ke seterusnya. Okey, perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Jadi set dalam kepala, apa dia perkara berkaitan dengan ini? Ialah proses perkahwinan. Ya, proses perkahwinan itu sendiri. Apa dia proses perkahwinan? Pertama, pemilihan suami atau isteri. Pilih dulu. Ya, pilih dulu dan ada syarat ataupun ada cara memilih suami dan isteri. Ya, kena ingat cara pemilihan. Yang kedua, merisik. Yang ketiga, meminang. Yang keempat, mahar. Penentuan mahar. Yang kelima ialah walimatul urus. Macam mana nak ingat apa dia prosesnya? Ingat P, M kuasa 3, W. Ya, P pilih, M kuasa 3 mahar, minang, merisik, W ialah walimatul urus. Baik, ini tips untuk mengingat proses perkahwinan. Seterusnya, soalan hukum dan alasan. Bagi tajuk fiqh tidak lari daripada soalan hukum dan alasan. Jadi soalan hukum dan alasan, pertama sekali pelajar perlu memberi hukumnya apa. Yang kedua ialah alasannya apa. Ya, nyatakan hukum terlebih dahulu, sah atau tidak sah. Okey, ataupun hukumnya haram. Kena tengok kepada soalan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Okey, untuk menulis jawapan kita tulis dulu soalan 3A kata. 1. Ya. Kita terus bagi jawapan. Tengok soalan. Lafaz qabul daripada bakal suami mendahului lafaz ijab daripada wali. Sah atau tidak? Hukumnya. Hukumnya sah. Dapat 1 markah. Nyatakan hukumnya. Okey. Apa alasan? Tulis sini alasan ya. Pelajar kena tulis. Apa hukum, apa alasan. Perlu tulis supaya
pemeriksa boleh mengenal pasti ini ialah hukum, ini ialah alasan. Okey, apa alasan sah? Kerana berlaku. Ijab dan qabul itu berlaku. Ya, sebab bakal suami sebut, wali pun sebut. Jadi lafaz ijab dan qabul ini berlaku. Dan tetapi diharuskan dilafazkan qabul terlebih dahulu, ya. Qabul patutnya kemudian, ya. Jadi dia dah sebut dulu. Okey. Bakal suami mendahului lafaz ijab, ya. Jadi sah kerana berlaku lafaz ijab dan qabul di sini. Okey, soalan kedua. Wali pengsan selepas ijab ketika bakal suami sedang melafazkan qabul. Okey, suami dah nak cakap, bakal suami nak cakap qabul, wali pengsan. Sah atau tidak? Jawapannya tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Bagikan alasan di sini. Kerana syarat ijab dan qabul kekal kelayakan untuk orang berakad hingga selesai qabul. Maksudnya selesai lafaz ijab dan qabul baru akad nikah itu diterima. Jadi hukum ini tidak sah kerana wali telah pengsan. Tunggu wali sedar balik barulah mulakan balik lafaz akad nikah tersebut. Jadi faham ya hukum, soalan hukum dan alasan, nyatakan hukum dan juga alasan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan kebat. Soalan kebat ni tak larilah, mesti ada. Okey, tengok soalan. Ramai orang zaman sekarang lebih mementingkan amalan adat dalam meraihkan majlis walimatul urus. Berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan pendapat anda. Okey, di sini dia tanya pendapat anda. Okey, anda boleh bagi jawapan anda setuju atau anda tidak setuju dengan pernyataan di atas. Okey, kalau setuju, kita bagi jawapan. Seperti jawapan yang diberi. Ya. Dan jawapan kebat pertama sekali mesti ada isi. Kemudian huraian. Seterusnya huraian lengkap dan terakhir ialah kesimpulan. Barulah kamu dapat 4/4. Baik, baca jawapan dia. Okey, jawapan dia bersetuju ya. Tengok isi dia. Supaya majlis perkahwinan lebih meriah, isi. Okey, 1 markah di sini. Walau bagaimanapun perlulah menjaga hukum syarak. Ialah huraian. Kerana dia menggunakan kata penghubung. Baik. Huraian anda perlu guna kata penghubung bagi memanjangkan ayat menjadi huraian. Okey. Selain daripada anda gunakan kata penghubung walau bagaimanapun, anda boleh suka mana nak pakai yang mana. Okey, saya bagi cadangan suka. Suka ni apa? Anda boleh guna supaya, U untuk K kerana, A agar sebagai kata penghubung yang mudah. Okey. Baik. Kita terus kepada isi yang ketiga iaitu kesannya majlis akan diberkati oleh Allah. Okey, ini ialah huraian lengkap. HL ialah huraian lengkap. Dapat lagi 1 markah. Okey. HL huraian lengkap kita gunakan KFC. Ustazah bagi tips KFC. Apa dia KFC? K kesan, F faktor atau sebab, C contoh. KFC. Jadi di sini dia guna kesan. Ya. Okey. Kemudian last sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan anda boleh guna perkataan oleh itu atau kesimpulannya. Jadi di sini saya gunakan oleh itu. Dan mesti ada pih. Pih ni apa? Pendahuluan, isi dan huraian. Okey, pendahuluan, isi dan huraian. Okey, apa pendahuluan? Dia gunakan perkataan oleh itu. Ya, oleh itu. Kita hendaklah melaksanakan majlis walimatul urus mengikut hukum yang ditetapkan oleh syarak. Ini isi. Ya, pendahuluan dia tadi kita hendaklah. Okey. Kemudian apa huraian dia? Supaya hidup dirahmati Allah. Dapatlah kesimpulan itu 1 markah. Maka pelajar lengkap dapat 4/4 kerana memiliki
semua kriteria ini. Jadi untuk soalan kebat, anda mesti letak ada jawapan isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan untuk mendapat markah penuh 4/4 markah. Baik, jelas dengan cara menjawab soalan kebat. Okey? Baik. Ustazah berharap agar semua dapat jelas dengan apa yang disampaikan. Di sini Ustazah lampirkan sekali amalan untuk para suami atau isteri untuk mengamalkannya dalam kehidupan supaya keluarga kita bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Untuk pelajar, bila dah kahwin esok boleh amalkan doa ni. Ya, apa doanya? Awak boleh ambil Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh diamalkan dalam setiap hujung dalam doa, dalam solat ya. Baik, untuk itu sekian dahulu saya punya PDPR agar mendapat manfaat oleh semua pelajar. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.